menghormati dan jiwai prinsip rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Yang di-Pertuan Agong menyeru rakyat untuk menghayati serta menjiwai prinsip rukun negara yang merupakan asas perpaduan nasional dan pembentukan identiti bangsa Malaysia sempena sambutan Hari Malaysia Sabtu ini. Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah ini kerana setiap 5 teras prinsip rukun negara adalah formula rakyat berbilang kaum, agama, budaya dan bahasa boleh mengatasi segala perbezaan serta kepelbagaian dan hidup secara damai. Menerusi kenyataan, Istana Negara Al-Sultan Abdullah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat Sabah dan Sarawak atas sambutan sangat hebat kembara Kenali Borneo. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah juga menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak yang menjayakan program sejak bermula di Tawau pada 3 September lalu. Seri Paduka Baginda berdua juga menzahirkan sukacita kerana program Kembara Kenali Borneo telah mengeratkan lagi hubungan antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak sekaligus merealisasikan semangat raja dan rakyat berpisah tiada. Sambutan Hari Malaysia yang diraikan pada 16 September setiap tahun memberi peringatan terbaik bahawa perpaduan merupakan asas kejayaan negara ini. Kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang, Hari Malaysia merupakan satu-satunya perayaan kebangsaan yang merayakan perpaduan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Jelasnya, jalinan integrasi dan interaksi sosial masyarakat Malaysia yang bertunjangkan kepada sikap saling menghormati serta meraihkan kepelbagaian menjadi pemacu pembentukan masyarakat yang maju dan bertamadun. Sambutan Hari Malaysia 2023 akan berlangsung di Stadium Perpaduan Sarawak Sabtu ini. Tema sambutan sama seperti Hari Kebangsaan 2023 iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Manakala frasa bahasa Iban di Sarawak, segulai sejalai yang bermaksud seiring sejalan akan digunakan sebagai cogan kata perpaduan untuk seluruh negara. Laporan nahas pesawat yang terhempas di Bandar Elmina Shah Alam akan dimuat naik di laman sesawang Kementerian Pengangkutan 10 pagi esok. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia selari dengan harapan agar laporan itu dikeluarkan sebelum sambutan Hari Malaysia Sabtu ini. Progress of the report will be issued tomorrow. Just refer to the facts. All the facts will be in the report tomorrow. We will upload the report on our website by 10 a.m. tomorrow morning. Elak sistem perundangan dan pentadbiran negara terus terima kritikan. Isu DNAA membabitkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi perlu dihentikan segera. Syamimi Saripan di Parlimen ada perinciannya. Silakan Mimi. Baik, isu berkaitan dengan keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA melibatkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi perlu segera dinoktahkan di Parlimen. Tegas Wakil Pasir Gudang, ini bagi mengelak sistem perundangan dan pentadbiran negara terus dipertikai. Sekaligus menzahirkan pelan integriti berdasarkan nilai murni kerajaan madani yang dihasratkan dalam kajian separuh penggal RMK12. Dan saya merasakan peguam negara perlu memikul tanggungjawab ini dan amat sesuai Select Komiti Jawatan Kuasa Hak Asasi dan Institusi Reform akan memanggil peguam negara yang lepas dan yang sedang ini untuk mendapat penjelasan. Mesti datang.
datang nak jawab atau ada benda tak boleh nak sebut, itu hal. Baik, Selasa lalu, Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi mengeluarkan kenyataan untuk memanggil Peguam Negara Datuk Ahmad Tadiruddin Mohamed Saleh. Malah bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun turut dipanggil untuk memberikan penjelasan berhubung kes berkenaan. Baik, penglibatan subkontraktor bagi mengendali projek kerajaan perlu dihadkan bagi menjamin pelaksanaan yang lebih cekap. Dalam masa sama memberi keutamaan kepada kontraktor tempatan yang lebih pakar dan berkemahiran mengenai lokaliti setempat. Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sam Agong berkata ketidakcekapan subkontraktor juga mengakibatkan kelewatan pelaksanaan projek. Seterusnya, tender perlu ditender semula. Untuk mengatasi masalah ini, saya mengesorkan kepada kerajaan agar penglibatan subkontraktor dihadkan untuk mengendalikan sesebuah projek dan harus melibatkan kontraktor tempatan yang lebih mengetahui keadaan setempat, termasuk kos bahan binaan, pengangkutan dan perhubungan awam yang diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan projek awam atau kerajaan di sesuatu lokasi berjalan dengan baik dan lancar. Beliau turut mencadangkan projek yang diluluskan kerajaan terdahulu perlu diteruskan semula oleh kerajaan perpaduan. Ini termasuk cadangan pembinaan projek Sabah Sarawak Link Road. Usaha mewujudkan sekolah bimbingan jalinan kasih wajar diperluas agar hak pendidikan kanak-kanak yang tiada pengenalan terus terbela. Sekaligus menjamin tiada isu keciciran pendidikan dalam kalangan mereka. Perkara tersebut disuarakan Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi. Saya juga menerima baik inisiatif sekolah bimbingan jalinan kasih yang dihaskan untuk kanak-kanak warga negara yang terpinggir dan tiada dokumen pengenalan diri. Saya memohon agar konsep sekolah ini dapat diperluaskan di kawasan sepadan Sarawak Indonesia seperti di Lubuk Antu, di mana terdapat banyak kanak-kanak berhadapan kesukaran untuk meneruskan pendidikan mereka berikutan masalah dokumen pengenalan diri walaupun mereka dan ibu bapa mereka dilahirkan di Malaysia. Konsep sekolah berkaitan dibina dengan menumpukan kepada kriteria kanak-kanak tanpa dokumen, tiada warga negara dan juga golongan rentan. Beralih ke perkembangan seterusnya, Parlimen Belia bakal dijadikan program inkubator bagi melahirkan barisan kepimpinan generasi muda berketerampilan. Untuk itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengatakan ia melalui proses pengundian ahli perwakilan Parlimen Belia yang bakal dirombak secara besar-besaran. Menyedari kepentingan anak muda sebagai pemegang obor pembangunan negara. Saya sebagai rakyat yang kasih kepada Malaysia bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dan Parlimen Malaysia telah mengambil inisiatif menganjurkan program-program pembangunan anak muda untuk melahirkan barisan kepimpinan muda yang berwibawa. Malah Kementerian Belia Sukan telah pun bersetuju untuk menyerahkan program Parlimen Belia kepada Parlimen Malaysia. Menurutnya, generasi muda sebagai pewaris negara harus giat memainkan peranan aktif dalam menyuntik semangat perpaduan dan kenegaraan agar sentiasa segar mencipta kejayaan negara. Beliau menyatakannya kepada Majlis Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama-sama Ahli Dewan Negara dan juga Ahli Dewan Rakyat di Dewan Bankuet Parlimen. Baik, Syah, mesyuarat khas sidang Dewan Rakyat ketika ini masih membahaskan usul rancangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan setakat itu saja perkembangan semasa dari Parlimen. Kita teruskan perincian berita tengah hari bersama Syah Musa di sana. Silakan Syah. Terima kasih Mimi. Inisiatif projek Rintis Perumahan Inklusif Madani untuk golongan sasar di kawasan bandar-bandar utama mampu membuka lebih ruang kepada kumpulan sasar memiliki kediaman. Di Pulau Pinang, rata-rata berharap projek perumahan berkenaan menawarkan kelainan dengan harga berpatutan berbanding projek perumahan sedia ada.
Di Pulau Pinang ni memang agak tak ada lah rumah-rumah mampu, bukan tak ada, dia kurang rumah mampu milik ni. Tapi dengan adanya pengumuman Perdana Menteri pada malam tadi, mendapat satu berita yang gembira untuk golongan B40. Kami di rakyat Pulau Pinang ni memang mengalu-alukan lah rumah kos rendah ni. Pasal di kawasan Pulau Pinang ni pun semua naik kondo, di kawasan tambah lagi di kawasan Georgetown ni semua naik kondo, semua naik harga, semua mahal-mahal rumah. Jadi kalau dapat rumah kos rendah ni, kami memang rakyat Pulau Pinang mengalu-alukan sangatlah. Oh, lepas dengar PMX kita umum kata nak bina lagi rumah untuk B40 ni, rasa teruja dan seronok, sangat bahagia sebab memandangkan rumah kat Penang ni mahal tau. Memang ramai yang tak mampu nak beli kan. So bila PMX ni, bila dia umum macam tu memang happy sangatlah. Setakat ini, kerajaan negeri telah menyasarkan 220,000 unit rumah mampu milik pelbagai saiz dan telah membina 170,000 unit tersebut. Kita telah pun maklum pada mereka bahawa kita telah kenal pasti 5 bidang tanah di setiap 5 daerah di Pulau Pinang, 2 di bahagian pulau, 3 di bahagian seberang. 5 daerah di Pulau Pinang. Sudah dalam saiz hampir 73 ekar yang boleh bina banyak unit untuk mereka datang. So saya akan bincang dengan pihak pejabat Perdana Menteri dan juga Menteri Perumahan di mana saya kenal beliau Menteri Ngakoming. Saya akan maklum bahawa itulah apa yang kita hendak buat. Menerusi pembentangan kajian separuh penggaran rancangan Malaysia ke-12, Perdana Menteri berkata skim sewa untuk beli akan diperluas bagi membolehkan lebih ramai kumpulan sasar dapat memiliki kediaman. 164 siswazah berjaya memperoleh pekerjaan melalui program Petronas B Digital Bootcamp yang diperkenalkan tahun lepas. 365 peserta telah menyertai 5 edisi program yang bertujuan meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam dunia pekerjaan. Naib Presiden Kanan Pelaksanaan Projek dan Teknologi Petronas, Datuk Bacho Pilong berkata, peserta didedahkan dengan kemahiran digital dan keusahawanan yang sesuai untuk memastikan mereka kekal bersaing sekaligus meningkatkan kebolehpasaran dalam bidang pekerjaan. Bagi edisi Pantai Timur, 41 daripada 96 peserta telah ditawarkan pekerjaan oleh Petronas Digital dan beberapa syarikat rakan strategik. Jujurnya, saya dapat melihat diri saya berubah ke arah yang lebih baik. Seperti orang kata, from zero to hero. So, insyaAllah saya akan buat yang terbaik dalam company yang saya dapat. Dan juga, saya juga dapat belajar benda baru dan dapat meningkatkan contohnya seperti skill dan resume saya supaya saya dapat kerja yang lebih baik. Macam itulah. Saya pun tak sangka dapat semua macam terkejutkan ni lah. Banyaklah saya belajar daripada program ni. Selama ni saya belajar account. Tapi macam bila masuk camp ni, saya belajar pasal data, saya belajar pasal design thinking yang saya tak pernah belajar pun masa saya kat U. Bila saya masuk camp ni, saya more open lah untuk belajar pasal data ni. Sebab data ni penting lah sekarang. Universiti Malaysia Kelantan UMK menandatangani 15 memorandum persefahaman MOU dengan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. MOU melibatkan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan UNISDA, Universitas Abdul Rahman Saleh Situbondo UNAS dan Universitas Muhammadiyah Gresik UMG. Selain Universitas Muhammadiyah Jember Anmuh Jember, Universitas Muhammadiyah Lamongan UMLA dan Universitas Muhammadiyah Palopo Palopo. Majlis menandatangani MOU ini sempena lawatan kerja rasmi Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Razli Cik Razak ke Lamongan, Gresik dan Surabaya, Indonesia dalam usaha memperkukuh kerjasama antara kedua-dua institusi pengajian tinggi di Malaysia dan Indonesia. MOU turut menggariskan rangka kerja dan bidang kerjasama akademik dan pendidikan yang memberi kepentingan serta faedah bersama.
Dapatkan penghantaran dan pulangan percuma serta tawaran hebat fashion dan kecantikan di Shopee Hari Fashion Hebat. Beralih ke info niaga, Bursa Malaysia diniaga bercampur-campur pada sesi awal dagangan pagi tadi sejajar dengan prestasi semalaman Wall Street yang agak lesu di tengah-tengah sentimen serantau yang pelbagai. Indeks AVM-KCI susut 2.50 mata kepada 1,491.04 mata setakat pukul 12.25 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan KNM meningkat setengah sen kepada 11 sen, RGB International naik 2.5 sen kepada 31 sen dan Sarawak Consolidated Industri susut setengah sen kepada 46.5 sen. KLK pula muncul kaunter saham paling untung naik 22 sen kepada RM21.76 sen. Manakala saham Malaysia Airports bertambah 14 sen kepada RM7.24 sen dan Hong Leong Bank meningkat 12 sen kepada RM19.94. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dengan para pelabur mengharapkan agar Rizab Persekutuan Fed mengekalkan kadar faedah. Pada pukul 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.67 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.44 dan berada pada 3.18 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.84 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.02 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.10. Kajian separuh Penggaruh Rancangan Malaysia ke-12 membolehkan kerajaan mengenal pasti potensi pembangunan serta penyediaan infrastruktur di seluruh negara. Justru Pengarah Bahagian Ekonomi Makro Kementerian Ekonomi Datuk Dr. Suhan Ahmad Saleh yakin jurang ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah dapat dikurangkan sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat. Negeri yang berkembang dengan pesat tu makin berkembang pesat dan negeri yang kurang yang pertumbuhannya lebih perlahan akan menyebabkan berlakunya jurang lah antara itu. So dalam rancangan Malaysia ke-12 dan KSP ni kita akan mengenal pasti potensi untuk mengoptimumkan pertumbuhan negeri-negeri ini. Beliau turut yakin 17 anjakan yang diperkenal dalam KSP RRM ke-12 berupaya memberi tumpuan kepada penyediaan yang lebih baik kepada masyarakat. Syarikat Awam Berhad PLC disaran mengamalkan konsep kepelbagaian, equity dan keterangkuman DEI di peringkat barisan kepimpinan. Pengerusi Bursa Malaysia Tan Sri Wahid Omar berkata, komponen itu merupakan sumber kekuatan organisasi untuk mengekalkan prestasi baik dan mampan dalam menghadapi pelbagai cabaran global. I think wearing my WWF Malaysia hat, no, it's not World Wrestling Federation. It's the Worldwide Fund for Nature, where I think the issue of climate change is such a real, as Prof. Sanjay mentioned earlier on. It is real. Climate change is real, global warming is real, and it is important for all of us to fully embrace this issue and do what we can to keep the rise in global temperature. The element of gender equality and reduce inequality will have to be embedded across the board. And I think it's therefore important in every single work that we do, embrace this spirit of equity, inclusion and diversity into everything that we do. Seiring dengan kemajuan nisbah lelaki dan wanita dalam lembaga pengurusan juga harus seimbang dan dinamik. Gaya hebat, harga rendah. Shopee Hari Fashion Hebat, 18 setiap bulan. Gaya hebat. Dapatkan penghantaran dan pulangan percuma serta tawaran hebat fashion dan kecantikan di Shopee Hari Fashion Hebat. Perkembangan luar negara, lebih daripada 5,500 terkorban dalam banjir besar yang melanda Derna, Libya. Usaha mencari dan menyelamat mangsa di bawah runtuhan bangunan masih diteruskan, namun harapan menemui mereka yang masih hidup semakin tipis.
Susulan taufan Daniel melanda petang Ahad lepas, dua empangan pecah melepaskan gelombang besar air dan memburukkan lagi situasi banjir di setengah kawasan. Di Derna sahaja sekurang-kurangnya 10,000 individu hilang, manakala 30,000 lagi hilang tempat tinggal. Banjir terus melanda Bandar Benghazi, Beida, Meg dan Susi. Tempoh berkabung selama 3 hari dan bandar-bandar yang terjejas banjir diisytihar zon bencana. Pasukan kecemasan Medecins Sans Frontiers akan tiba di Derna hari ini bagi membantu Persatuan Bulan Sabit Merah Libya memberi rawatan kepada mangsa cedera. Joaquin El Chapo Guzman, isteri kepada Raja Dadah Mexico, Joaquin El Chapo Guzman dibebaskan dari penjara di Amerika Syarikat pada Rabu. Emma Coronel Aspuro dipenjara selama 3 tahun sejak November 2021 selepas mengaku bersalah atas tuduhan berhubung kes penyeludupan dadah. Hukuman penjara itu kemudian telah dikurangkan. Suaminya sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di sebuah penjara di Colorado. Guzman, 66 tahun, didapati bersalah pada tahun 2019 dan 10 tuduhan berhubung kes penyeludupan dadah. Selain dadah, Guzman juga didapati bersalah memiliki senjata api tanpa lesen dan pengubahan wang haram. Tertuduh ditahan pada Januari 2016 selepas meloloskan diri dari penjara di Mexico dan diekstradisi untuk merapi perbicaraan di Amerika pada 2017. Kartel Sinaloa yang diketuai Guzman dianggar telah menyeludup lebih daripada 1,000 tan dadah pelbagai jenis ke Amerika. Kapal persiaran mewah yang membawa 206 individu yang terkandas di lokasi terpencil di Timur Laut Greenland sejak Isnin masih belum berjaya dibawa keluar. Joint Arctic Command JAC Tentera Denmark berkata tiada kapal terdekat yang boleh memberikan bantuan. Ocean Explorer terkandas di Taman Negara El Pechford, kira-kira 600 km ke utara bulatan Arktik. Percubaan awal untuk mengeluarkan kapal itu ketika air pasang tidak berjaya. Bagaimanapun, JAC berkata semua penumpang dan kapal dalam kapal selamat dan sihat dan tiada ancaman kepada kehidupan manusia atau alam sekitar. Kapal pemeriksa Knut Rasmussen kini dalam perjalanan tetapi dijangka tidak sampai ke Ocean Explorer sehingga Jumaat. Ini memandangkan perjalanan itu meliputi kira-kira 2,200 km. Ocean Explorer, kapal persiaran sepanjang 104 mil itu berlepas dari Norway pada 1 September dan dijadual berlayar sehingga 22 September. Presiden Joko Widodo menyatakan orang ramai boleh mengambil bahagian dalam ujian perjalanan kereta api laju Jakarta-Bandung KCJB bermula Oktober ini. Jokowi menegaskan kerajaan akan meneruskan rancangan beri peluang kepada orang ramai menaiki kereta api secara percuma sepanjang tempoh ujian. Kereta api laju ini boleh melakukan perjalanan dari Jakarta dan Bandung kira-kira 50 minit sahaja. Semalam, Jokowi menyertai aktiviti uji perjalanan di stesen KCJB pada Larang, daerah Bandung Barat, Jawa Barat. Jokowi pada masa sama berharap operasi kereta api berkelajuan tinggi ini dapat membantu kerajaan dalam usaha menarik lebih ramai rakyat beralih menggunakan pengangkutan awam. Beliau mendedahkan kesesakan lalu lintas di Jabodetabek dan Bandung telah mengakibatkan kerugian lebih daripada 100 trilion rupiah. Syarikat Petroleum Negara Petronas diumumkan sebagai penaja perdana bagi edisi Tua Delangkawi LTDL 2023. Menteri Belia Sukan Hanayo memaklumkan syarikat itu akan terus menjadi penaja perdana berturut-turut buat 3 tahun akan datang. Beliau terus berkata bagi penganjuran LTDL kali ini segalanya sudah teratur dan mengharapkan lebih banyak penajaan pada edisi akan datang.
Majlis Sukan Negara hanya mempunyai beberapa bulan sahaja untuk melaksanakan dan menganjurkan program ini, dan saya tahu setakat ini semua sudah teratur, dan saya percaya tahun depan bila kita ada lebih banyak lagi masa, penajaan tersebut mungkin akan melebihi apa yang kita dapat tahun ini. Tetapi saya tahu setakat tahun ini semua sudah okey. Beliau memaklumkan perkara berkenaan dalam satu sidang media selepas majlis memperkenalkan penaja perdana LTDL di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Selain itu juga syarikat berkenaan diberikan hak bagi menaja jersey pendahulu keseluruhan yang bakal menjadi jersey rebutan utama oleh semua pelumba. Bola sepak Piala Malaysia, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT meraih bekalan selesa apabila membenam juara 3 kali Negeri Sembilan FC 3-0 pada aksi suku akhir pertama malam tadi. Pertembungan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi menyaksikan JDT tidak mengambil tempoh lama untuk membuka jaringan menerusi rembatan deras Arif Aiman Hanafi dari luar kotak penalti pada minit ke-20. Kesilapan pemain petang Negeri Sembilan Nasrullah Hanif menjatuhkan Baxen dalam kotak penalti membawa padah apabila JDT diadakan sepakan penalti. Baxen dengan tenang menjudahkan sepakan itu untuk menggadakan jaringan pada minit ke-31. Pemain berusia 32 tahun kemudian meledak gol ketiga pasukan menerusi sepakan percuma pada masa kecederaan babak kedua. Tamat perlawanan Negeri Sembilan FC 0 JDT 3. Suku akhir kedua bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor pada 23 September. Kejuaraan motosikal dunia MotoGP Malaysia yang dijadual berlangsung November depan tidak akan melibatkan pelumba wildcard. Ketua Pengarah Eksekutif Federasi Azhan Syafriman Hanif bagaimanapun tidak menolak sebarang kemungkinan untuk penampilan wildcard sekiranya mempunyai sokongan penaja. Actually, the announcement can be done 45 days before ni, and kita boleh submit the rider, but of course the approval tu is with Donna dengan IRTA lah untuk decide. So untuk tahun ni kita tak ada plan lagi untuk nak letak any Malaysian rider. Kali pertama GP Malaysia tidak menyedarakan pelumba beraksi atas tiket wildcard adalah pada 2018 sejak dimulakan pada 2009. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.